Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat datang ke program E-Belajar Fizik tingkatan 4, Bab 6, Cahaya dan Optik. Bersama saya, Cikgu Nadia dari Sekolah Menengah Kebangsaan Paya Rumput yang akan membincangkan mengenai 6.2 pantulan dalam penuh. Standard pembelajaran kita ialah menerangkan sudut genting dan pantulan dalam penuh, menghubung kaitkan sudut genting dan indeks biasan, menerangkan fenomena dan aplikasi pantulan dalam penuh. Di akhir video ini, murid-murid akan dapat menyatakan syarat berlakunya pantulan dalam penuh, menentukan sudut genting suatu medium, menerangkan dua fenomena dan aplikasi pantulan dalam penuh, serta dapat menyelesaikan masalah yang melibatkan fenomena pantulan dalam penuh. Jika anak-anak perhatikan di skrin, terdapat 3 gambar yang menunjukkan fenomena pantulan dalam penuh. Syarat yang pertama untuk membolehkan fenomena pantulan dalam penuh berlaku adalah cahaya mestilah merambat dari medium berketumpatan optik tinggi ke medium berketumpatan optik rendah. Sama juga apabila kita mengatakan bahawa cahaya perlulah merambat daripada medium yang mempunyai indeks biasan yang tinggi ke indeks biasan yang rendah. Ini merupakan syarat yang pertama. Telah pun kita pelajari pada 6.1 pembiasan cahaya, apabila cahaya merambat daripada medium yang berketumpatan optik tinggi ke medium berketumpatan optik rendah, sudut tujunya akan mempunyai nilai sudut yang lebih kecil berbanding sudut biasan. Oleh itu, apabila sudut tujunya dipertingkatkan, maka sudut biasanya akan menjadi lebih besar kerana ia perlu menjadi lebih besar daripada sudut tuju yang diberikan. Apabila sudut tuju yang diberikan menghasilkan sudut pembiasan yang bernilai 90 darjah, sudut tuju ini akan dikenali sebagai sudut genting. Oleh itu, sudut genting boleh ditakrifkan sebagai sudut tuju dalam medium berketumpatan optik tinggi apabila sudut biasan dalam medium berketumpatan optik rendah ialah 90 darjah. Nilai bagi sudut genting untuk suatu medium dapat kita tentukan dengan bantuan hukum Snells, iaitu N1 sin theta 1 sama dengan N2 sin theta 2, di mana N mewakili indeks biasan sesuatu medium, theta merupakan sudut cahaya di dalam medium tersebut, 1 mewakili medium yang pertama dan 2 mewakili medium yang kedua. Bagi kes pantulan dalam penuh, medium yang pertama adalah medium yang berketumpatan optik tinggi, manakala medium yang kedua adalah medium yang berketumpatan optik rendah. Bagi kes perbincangan kita, medium yang pertamanya adalah air dan medium yang keduanya adalah udara. Seperti yang kita sedia maklum, indeks biasan bagi udara adalah 1. Dan sekiranya kita ingin mencari sudut genting, itu membawa maksud sudut pembiasan ataupun sudut pada medium yang kedua telah pun kita ketahui, iaitu 90 darjah. Nilai-nilai yang telah kita ketahui boleh kita masukkan di dalam formula berikut. Untuk menentukan nilai bagi sudut genting, maka formula ini haruslah dipermudahkan. Sin sudut genting sama dengan 1 dibahagikan indeks biasan air. Oleh itu, sudut genting merupakan sines inverse dalam kurungan 1 bahagi indeks air tutup kurungan. Ini merupakan kes bagi air dan udara. Bila kita perlu menentukan sudut genting bagi sesuatu medium yang tidak melibatkan perambatan cahaya ke dalam medium udara, kita masih boleh menentukan sudut gentingnya dengan menggunakan hukum Snells, N1 sin theta 1 sama dengan N2 sin theta 2, di mana maklumat pertama yang kita ketahui adalah medium yang pertama adalah medium yang berketumpatan optik tinggi, iaitu medium yang mempunyai indeks biasan yang tinggi. Medium yang kedua pula adalah medium yang berketumpatan optik rendah, iaitu medium yang mempunyai indeks biasan yang rendah. Dan maklumat kedua yang kita ketahui,
Sudut biasan pada medium berketumpatan optik rendahnya adalah 90 darjah. Bagi kes perbincangan kita, medium yang pertama diwakili oleh indeks biasan 2.40, manakala medium yang kedua adalah indeks biasan 1.33. Nilai yang diketahui dimasukkan ke dalam formula hukum Snells, kemudian perpindahan nilai dilakukan dan nilai bagi sudut genting dihitung dan kita memperoleh jawapan 33.65 darjah. Ini adalah antara contoh fenomena pantulan dalam penuh. Fenomena pembentukan pelangi bermula dengan fenomena pembiasan cahaya apabila cahaya putih daripada matahari merambat daripada medium berketumpatan optik rendah ke medium berketumpatan optik tinggi di titik yang pertama. Fenomena pembiasan cahaya berlaku dan cahaya putih disebarkan kepada 7 warna yang berbeza. Manakala apabila cahaya itu merambat daripada medium berketumpatan optik tinggi ke medium berketumpatan optik rendah di titik yang kedua dan sudut tuju yang dihasilkan oleh medium tersebut adalah lebih besar daripada sudut gentingnya, maka di sini berlakulah fenomena dalam penuh. Pada titik yang ketiga, cahaya masih lagi merambat daripada medium berketumpatan optik tinggi ke medium berketumpatan optik rendah. Namun, sudut tuju yang diberikan adalah lebih rendah daripada sudut gentingnya, maka hanya proses fenomena pembiasan yang berlaku, maka 7 warna itu dapat dikeluarkan daripada wap air dan kita dapat melihat warna pelangi. Logam maya juga merupakan salah satu contoh bagi fenomena pantulan dalam penuh, di mana medium-medium lapisan udara kita mempunyai ketempatan optik yang berbeza. Medium 1 yang berdekatan dengan awan mempunyai ketempatan optik yang paling tinggi, manakala medium 4 yang mendekati permukaan bumi mempunyai medium berketempatan optik rendah. Apabila cahaya merambat daripada medium berketempatan optik tinggi ke medium berketempatan optik rendah, dua fenomena yang mungkin berlaku. Sama ada ia akan berlaku fenomena pembiasan cahaya atau dia akan berlaku fenomena pantulan dalam penuh. Untuk berlaku fenomena pantulan dalam penuh, syarat yang pertama adalah cahaya mestilah merambat daripada medium berketumpatan optik tinggi ke medium berketumpatan optik rendah. Dan syarat kedua yang perlu dan mesti dipatuhi adalah sudut tujunya mestilah lebih besar daripada sudut genting medium tersebut. Jika dapat kita perhatikan di sini, untuk kes yang pertama, apabila cahaya merambat daripada medium 1 ke medium 2, iaitu di mana medium 1 merupakan medium berketumpatan optik tinggi, manakala medium 2 merupakan medium yang berketumpatan optik rendah, hanya fenomena pembiasan cahaya yang berlaku. Ini adalah kerana sudut tuju pada medium yang pertama adalah lebih kecil daripada sudut genting medium yang pertama. Maka fenomena pembiasan cahaya terjadi. Begitu juga dengan kes yang kedua. Apabila sudut tuju dalam suatu medium melebihi daripada sudut genting bagi medium tersebut, maka pada ketika ini fenomena pantulan dalam penuh akan berlaku. Maka cahaya itu akan dipantulkan ke mata dan apabila kita panjangkan, kita akan kelihatan seperti bayang-bayang lupa air berada di situ. Pembentukan bayang-bayang hidupan laut di permukaan juga merupakan contoh bagi fenomena pantulan dalam penuh. Jika dapat kita perhatikan gambar penyu di sini, sudut yang diberikan, yakni sudut tujunya adalah lebih kecil daripada sudut genting. Maka pada keadaan ini hanyalah fenomena pembiasan cahaya yang berlaku. Walau bagaimanapun pada keadaan yang kedua, sudut tujunya di sini adalah lebih besar daripada sudut genting. Oleh hal yang demikian, pada ketika ini, fenomena pantulan dalam penuh berlaku, maka cahaya ini dipantulkan ke mata dan kita melihat bayang-bayang penyu di permukaan air laut. Berikut adalah contoh bagi aplikasi pantulan dalam penuh. Periskop prisma.
Cahaya daripada objek akan merambat daripada medium berketumpatan optik rendah ke medium berketumpatan optik tinggi, maka fenomena pembiasan. Walau bagaimanapun, pada sudut 90 darjah, tiada fenomena pembiasan yang berlaku. Apabila ia menyentuh permukaan prisma, ia menyentuh pada sudut 45 darjah. Pada keadaan ini, cahaya merambat daripada medium berketumpatan optik tinggi ke medium berketumpatan optik rendah. Oleh itu, sudut yang dihasilkan 45 darjah adalah lebih besar daripada sudut genting prisma iaitu 42. Oleh hal yang demikian, fenomena pantulan dalam penuh berlaku. Dan ia berulang sekali lagi pada prisma yang kedua. Oleh itu, kita dapat melihat imej sama seperti ketinggian dan kedudukan objek. Pemantul mata jalan ataupun eye reflector yang berada di jalan raya membantu pemandu untuk melihat alur jalan ketika keadaan gelap. Kita menggunakan fenomena pantulan dalam penuh untuk mempermudahkan hidup kita di atas jalan raya. Cahaya yang diberikan ataupun yang dirambat oleh lampu kereta akan masuk ke dalam pemantul mata jalan, dan pada titik ini berlakunya fenomena pantulan dalam penuh di mana sudut tujunya lebih besar daripada sudut genting, maka cahaya itu akan dipantulkan semula dan masuk ke dalam mata pemandu. Selain daripada pemantul mata jalan, gentian optik yang seringkali digunakan dalam bidang perubatan juga menggunakan konsep pantulan dalam penuh. Di titik yang pertama, cahaya merambat daripada medium kurang tumpat ke medium yang lebih tumpat. Di sini berlakunya fenomena pembiasan di mana cahaya dibiaskan mendekati normal. Walau bagaimanapun, pada titik yang kedua, di sini berlakunya pantulan dalam penuh kerana pertama, syaratnya adalah cahaya merambat daripada medium berketumpatan optik tinggi ke medium berketumpatan optik rendah, dan sudut tujunya pada ketika ini adalah lebih besar daripada sudut genting. Maka fenomena pantulan dalam penuh berlaku sehingga cahaya keluar ke udara dan menjauhi garis normal. Mari kita bersama-sama menyelesaikan soalan berikut. Satu sinar cahaya merambat daripada udara ke prisma yang mempunyai indeks biasan 1.49. Hitungkan sudut genting prisma. Untuk menghitung sudut genting prisma, cahaya itu perlu merambat daripada medium berketumpatan optik tinggi ke medium berketumpatan optik rendah, dan yang kedua, sudut biasan pada medium berketumpatan optik rendahnya adalah 90 darjah. Kita masukkan di dalam formula Snell's, N1 sin theta 1 sama dengan N2 sin theta 2. Di dalam kes ini, medium yang pertamanya adalah prisma dengan indeks biasan 1.49 dan medium yang keduanya adalah udara dengan indeks biasan 1 dan sudut biasan pada medium udaranya adalah 90 darjah dan theta 1 mewakili sudut gentingnya. Maka sudut genting bagi prisma dihitungkan mendapat 42.16 darjah. Dan seterusnya, kita dikehendaki untuk melengkapkan lintasan sinar cahaya sehingga cahaya keluar ke udara sekali lagi. Apabila cahaya merambat daripada medium berketumpatan optik rendah ke medium berketumpatan optik tinggi, ini merupakan fenomena pembiasan dan cahaya dengan sudut tuju 90 darjah membawa maksud tiada fenomena pembiasan yang berlaku, maka alur cahaya dipanjangkan. Adalah diingatkan di sini bahawa sudut genting bagi prisma yang telah kita kira sebelum ini adalah 42.16 darjah. Apabila alur cahaya ini dipanjangkan, didapati di sini sudut yang dihasilkan adalah 45 darjah. Pada ketika ini, cahaya merambat daripada medium yang berketumpatan optik tinggi ke medium berketumpatan optik rendah dengan sudut tujunya melebihi daripada sudut genting prisma tersebut, menyebabkan fenomena
pantulan dalam penuh berlaku. Dan pada keadaan di sini, cahaya masih lagi merambat daripada medium berketupatan optik tinggi ke medium berketupatan optik rendah dengan sudut tujunya melebihi sudut genting prisma, maka fenomena pantulan dalam penuh berlaku. Pada keadaan yang ketiga, cahaya merambat daripada medium berketumpatan optik tinggi ke medium berketumpatan optik rendah pada sudut 90 darjah, maka cahaya keluar lurus ke mata pemerhati. Diharap dengan penerangan cikgu bagi tajuk 6.2 pantulan dalam penuh dapat membantu anda semua untuk memahami tajuk ini dengan lebih baik. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Selamat sejahtera.